Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah Ima janjikan, akan live pada malam ini pukul 8. Harap maaf kerana ada masalah teknikal talian di kawasan Ima pada hari ini. Okey. Apa yang Ima janjikan adalah apa di sebalik karya buku Legasi Abah, bagaimana Ima boleh terjebak, apakah simbolik tekad Abah. Ima hanya bagi simbolik sahaja. Ima takkan bagi kisah yang Ima tulis. Nak tahu, senang aja. Hanya terus beli dari paparan yang telah Ima kongsikan dalam makluman live sebelum ni. Ima minta maaf tak dapat tag semua kawan. Ima pun tak tahu kenapa pada malam ini FB Ima tak boleh nak tag seramai orang, sharing ramai-ramai. Okey, apakah yang menarik di balik karya Ima? Okey, macam mana boleh terjebak ni dengan buku Lelaki Hazanah Bahagia, tajuknya. Wow, bahagia. Lelaki Hazanah Bahagia. Biasa kita dengar hazanah bahagia ni hanya pada wanita, betul tak? Tetapi tajuk buku kali ini sangat luar biasa bila ia melibatkan lelaki. Siapa lelaki tersebut? Okey, tentulah ayah-ayah kita. Semua orang ada ayah ke lahir tak ada. Bukan maksud Ima mesti kita lahir ada ayah. Kalau hanya seorang perempuan, maksudnya Nabi lah. Macam Nabi Isa, itu mukjizat, itu kurniaan. Okey, kita sebagai manusia biasa, idola seorang wanita, seorang anak gadis, tentulah ayah. Saat kawan Ima kata, awak paling rapat dengan siapa? Ima akan sebut Abah Ima. Ima paling rapat. Kawan Ima kata, bukankah yang melahirkan kamu ibu? Memang ibu dan ayah memang Ima rapat kedua-duanya. Namun Ima lebih selesa bersama arwah Abah Ima setiap kali ada minta pandangan. Minta pandangan. Tapi kalau ada masalah, tetap pergi dekat emak. Itu bezanya. Tapi nak minta pandangan ataupun yang melibatkan, contoh Ima sepanjang di sekolah, Alhamdulillah Allah beri pengalaman dalam kepimpinan. Jadi nak minta pandangan kepimpinan adalah selayaknya dari seorang lelaki. Kenapa? Lelaki adalah pemimpin. Setuju atau tidak? Dan wanita adalah pembantu, menyokong dari belakang. Sebab itulah apabila setiap kali kita melihat kejayaan seorang lelaki, pasti mereka akan melihat siapa di belakangnya. Setuju atau tidak? Okey, jadi apa yang, macam mana Ima boleh terjebak sebenarnya? Ima nak kongsi sikit. Ima nak dedikasikan Ima terjebak dengan penulisan ni kepada rakan Ima, Hamidah Muhammad Shah. Siapa yang lihat live Ima pada malam ini atau bila-bila terpandang, sila kongsikan dengan Hamidah Muhammad Shah kerana andalah Ima menulis sekarang. Asalnya Ima suka menulis pada kertas sahaja. Apa yang terfikir, apa yang terasa, apa yang terpandang, semuanya nak diluahkan. Tapi Ima seorang yang sangat pendiam, lalu Ima luahkan dalam bentuk tulisan. Pada masa tu belum lagi menggunakan catatan buku, hanya guna kertas. Dan kertas tersebut kantoi. Allah! Kantoi catatannya pada kakak Hamidah Muhammad Shah tersebut, Nurliza binti Muhammad Shah. Itulah dia, sentap. Terus Ima menulis dalam bentuk buku sebagai catatan. Namun
Nak menulis catatan pun ada ujian lagi. Masih Ima berada di peringkat menengah 2. Masa tu di Ma'had Johor. Selalu bila duduk asrama pasti ada spot check. Betul tak? Catatan Ima adalah diary peribadi, namun Ima tidak tulis perkataan diary di hadapan. Ima hanya balot dengan sampul berwarna pink. Siapa pengawas yang melihat live Ima pada hari ini, pasti anda ingat peristiwa tersebut. Okey, dan itulah antara siri-siri catatan yang menjebakkan Ima menjadi seorang penulis. Okey, antara lain, nak kembangkan bakat menulis ni tidak mudah. Ia memerlukan komitmen sebenarnya. Pada masa Ima belajar di peringkat universiti, sampai sahaja tak sampai sebulan, ada yang ajak Ima menulis skrip lakonan. Skrip. Pada masa tu zaman belajar kita panggil apa? Pentomen. Ya, pentomen. Ima ingat lagi. Ima antara orang yang menulis skrip pentomen pada masa tu. Itulah antara asahan bakat pertama yang Ima ingat sampai sekarang. Pada tahun sama, Ima diminta sebab mereka, pada masa tu Ima ditemu bual, rentetan daripada pentomen tersebut Ima telah ditemu bual di bawah program penerbitan di Badan Kebajikan Pelajar Malaysia di situ pada masa itu. Apa yang membuatkan Ima boleh menulis? Pada masa tu Ima cuma cakap Ima tak tahu. Sebab masa tu bela kan, kali pertama berada di halayak terus nak tanya. Ima hanya kata Ima memang selalu menulis dalam catatan. Itulah yang kantoi di menengah 2 dan juga kantoi di menengah 1 kertas. Sangat sentap terus menulis sampai sekarang. Cuma Ima betul-betul nak jadikan penulisan ni sebagai medan dengan istikharah. Sebab Ima tak pasti di manakah medan sebenar untuk Ima betul-betul fokus sebagai satu perjuangan meluaskan ataupun menyampaikan ilmu di dada yang Allah kongsikan, yang Allah kurniakan, nak bagi dalam bentuk yang santai, namun maksud di sebalik ilmu tersebut sangat sampai ke dalam jiwa, kerana Ima melihat pada arwah Abah Ima. Arwah Abah Ima seorang yang pandai bergurau. Itu bakat dia. Ima tak pandai bergurau. Arwah Abah Ima, Ima tabik spring, sampaikan ilmu dalam gurauan. Ilmu tauhid disampaikan dalam gurauan. Ima tak mampu nak buat sebenarnya kerana Ima bukan kaki lawak. Jadi Ima terus teringat, ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah hantarkan aku untuk menuntut ilmu di sekian-sekian tempat. Adakah ilmu tersebut hanya untuk aku gunakan pergi kerja sebagai seorang guru, hanya pada anak murid sahaja, balik rumah? Adakah macam itu sahaja selain daripada bidang lain yang telah Ima mulakan? Pada masa tu Ima berbicara dengan Allah. Berbicara macam Ima berbicara sekarang, namun masa tu Ima bersendirian pada COVID-19 1.0. COVID-19 pertama. Bosan kan duduk di rumah, mengajar dari rumah. Memang masa Ima sangat penuh saat PKP. Atas talian bersama anak murid, semak semua anak murid atas talian. Memang sangat sesak, namun Ima masih lagi berfikir macam mana, medan apa sebenarnya nak gunakan, dah terlanjur atas talian. Pada masa Ima baru teringat, sebelum PKP, ada daftar bengkel penulisan. Pada masa tu sebab Ima dah minta pada Allah apakah medan yang Ima perlu sertai dalam hakikat Ima sebagai seorang guru dengan bakat yang telah Allah kurniakan dan telah dilaksanakan dan telah dicuba digarap dari zaman persekolahan. Ima minta pada Allah guru besar masukkan dalam grup
pentadbiran. Sebenarnya biasanya kalau masuk puisi ni khas untuk cikgu bahasa Melayu. Namun guru besar ada tinggalkan satu ayat, sesiapa sahaja walaupun bukan cikgu bahasa Melayu dipersilakan. Kerana itulah Ima cabar diri, Ima minta pada Allah, ya Allah, andai daripada puisi yang aku sertai ini ada sesuatu daripada engkau yang menjentik hatiku, akan ku teruskan perjuanganku dalam medan penulisan. Sekali dimaklumkan, Ima punya puisi termasuk dalam antologi puisi Hari Guru tahun 2020. Ya Allah. Ima cakap, ya Allah, adakah ini petunjuk engkau agar aku istiqamah menulis? Selama ni selepas Ima bekerja, Ima hanya menulis di Facebook. Itu pun hanya menulis untuk tujuan bersama Business Titan Group sahaja. Ada sesekali kadang-kadang bila tersirat di minda, teringat pengalaman, Ima bukan meluah perasaan. Ima menulis dari siratan berasaskan fakta, cuba nak masukkan. Itulah dia Ima panggil gabung jalin. Nak sampaikan maksud dalam bentuk yang orang rasa lebih feel nak faham. Macam mana? Jadi lepas dah terima Ima punya puisi masuk dalam antologi puisi guru, memang dah jelas Allah dah jawab istikharah Ima. Ima terus kontak admin, masa tu Ima tak ingat namanya. Terus kontak, saya setuju nak masuk bengkel. Lepas daftar sahaja PKP. Dah teruja nak berjumpa para penulis yang ada pengalaman ni, tiba-tiba PKP. Dan pula tak boleh jumpa, PKP masa tu dah start lockdown, tak boleh jumpa. Memang rezeki Ima ditawarkan pula masuk Universiti Inspirasi Kisah Hidup oleh Puan Sridia. Terus masuk kerana Ima adalah peserta bengkel yang telah berdaftar namun tak boleh buat bengkel secara berdepan. Dari situlah Ima dimasukkan menyertai Universiti Inspirasi Kisah Hidup. Ima tercari-cari idea bila dia tulis kat situ nak sertai menulis atau tidak. Ima terus dia letak, saya nak menulis. Ada dia punya pilihan lah, menulis atau tidak. Ima pilih untuk menulis. Dan Ima tak sangka menyertai penulisan antologi dan akhirnya dapat tajuk ternanti-nanti, tajuk daripada bulan 1 2021 sampai bulan ni dapat tajuknya, bulan lepas dapat tajuknya Lelaki Khazanah Bahagia. Dan kumpulan kami LA4 diumumkan akhir sekali. Simbolik kan? Bahagia sudah tentu akhir, betul tak? Apakah perjalanan antara buku LA1 hingga LA12, buku LA4 dipilih sebagai Lelaki Khazanah Bahagia? Pasti dalam hidup ada perjalanan. Kita tidak akan terus bahagia dalam hidup. Mungkin ada, tidak Ima nafikan, terus dikurniakan nikmat bahagia. Namun diuji dan kebanyakan orang ditakdirkan dengan perjalanan bermula dengan tidak bahagia. Ujian, kesukaran, miskin, tak pandai, tak cerdik, tak senang. Ada orang kaya tapi hati jiwanya tidak bahagia. Ada orang miskin tapi hatinya bahagia. Dan walaupun kumpulan kami, Legasi Abah 4, kami panggil LA4, kumpulan keempat, tajuk kami diumumkan akhir sekali sebagai simbolik Lelaki Khazanah Bahagia. Teruja tak nak tahu apa itu Lelaki Khazanah Bahagia dalam buku kami tu. Siapa nak tahu? Cepat. Ima ada QR code dekat
makluman FB Live Ima pagi tadi. Boleh terus scan QR di situ tanpa cepat-cepat dan boleh hubungi terus ke adik-beradik Ima juga dari LA4 yang akan Ima tag pada status tersebut juga. Siapa yang dekat Ima di Johor, di Kulai Johor, di Tangkak Johor, dekat-dekat dengan Ima, kalau terserempak boleh beli terus, boleh berurusan dengan Ima terus. Siapa yang ada di Kedah, boleh tengok nama kawan Ima tu ada di Kedah. Ada kawan Ima tu ada di Selangor, ada kawan Ima tu ada di Kelantan. Yang dekat, kalau nak berurusan dengan mereka semua, seramai 32 orang. Boleh berurusan terus untuk buku Khazanah Lelaki Khazanah Bahagia. Dia adalah buku antologi mengisahkan pemimpin keluarga. Nampak tu, tengok Kak Salawati Omar, rasa bertuah diumumkan kumpulan terakhir. Sangat-sangat bertuah. Ima rasa bangga sangat saat Puan Sri Diah memberi pilihan, adakah kumpulan kami nak diumumkan yang ke-11 ke yang ke-12. Ima terus jawab di situ, kalau boleh yang akhir lah, suspend sikit. Biasanya yang akhir itulah penyelamat. Pernah tengok cerita Hindustan tak? Kalau cerita Hindustan, yang akhir itulah yang paling best kan? Betul tak? Orang akan tunggu yang akhir. Kalau ada 100 episod, kadang-kadang celang ceklup tu tengok ni tak tengok kan. Tapi yang akhir mesti nak tengok. Mesti tak kira apa pun, aku mesti nak tengok apa pun akhir cerita ni. Setuju tak? So bila macam tu, nak tak nak, daripada 12 siri ni, siapa nak beli buku satu? Beli. Mesti beli yang LA4 punya, kerana diumumkan akhir. Tentu ada keistimewaan yang tak sama dengan CD-CD buku yang lain. So, cepat-cepat hubungi Ima dan semua adik-beradik Ima yang akan Ima tag dalam QR Ima sebentar lagi. Okey, boleh juga Ima akan tag pada ruangan komen dalam live ini juga, insya-Allah. Sebab tadi Ima nak tag untuk live, tak semua boleh tag kerana masalah. Ima tak pasti apa masalah Facebook pada hari ini di kawasan Ima. Jadi Ima dah baca, Puan Sri Diah dah bagi galih pada kami untuk kami baca semua karya adik-beradik kami LA4 tau. Bila Ima baca, Ima kata memang patutlah. Memang patut sangat-sangat kenapa Puan Sri pilih tajuk Lelaki Khazanah Bahagia untuk tajuk kumpulan LA4. Sangat setuju. 100%. Bila Ima yang memang suka membaca novel karangan Puan Sri Diah daripada sekolah menengah tau. Ima ikuti Puan Sri Diah ni, novel dia inspirasi Ima sejak dari sekolah menengah, dan Ima rasa berbesar hati, sangat teruja. Sebenarnya masa Ima nak sertai bengkel ni, Ima tak tahu pun itu di bawah Puan Sri Diah. Langsung tak tahu sebab Ima betul-betul buat istikharah. Allah yang aturkan. Saat Ima tengok Unique H gambar Puan Sri Diah, Ima betul ke ni? Idola aku dalam bidang penulisan. Sangat, ya Allah. Terasa kecilnya diri ini saat nak menulis. Saat nak menulis dalam buku tu. Kenapa? Dalam buku tersebut antara penulis ada juga karya Puan Sri Diah, karya Ima, karya adik-beradik LA4 bersama-sama dengan karya Puan Sri Diah yang menjadi idola Ima sejak sekolah menengah. Sangat rasa terharu, sangat-sangat terharu. Lebih-lebih lagi dikurniakan tajuk antologi kami Lelaki Khazanah Bahagia. Sangat berbangga, sangat-sangat terharu sangat kerana tak sangka tajuk Simbolik Tekad Abah karya Ima
seiring dengan tajuk Khazanah Bahagia bagi seorang pemimpin keluarga. Siapa ada anak lelaki yang ramai? Ataupun nak hadiahkan pada anak murid contoh pengawas, nak bagi semangat sebab setiap orang adalah pemimpin sekurang-kurangnya kepada diri sendiri. Kita nak memimpin orang lain, diri sendiri kena pimpin dulu. Kenapa? Kalau diri kita salah pimpin, kita akan turut sama memimpin orang lain dengan cara yang salah. Fikirkan di sini apa Ima sebut tadi, nak menuju bahagia, jika kita sendiri tidak melalui atas landasan hanya fikir logik sahaja, kebahagiaan itu hanya pada pandangan mata. Namun, segala siri kebahagiaan di dalam buku Legasi Abah 4, Lelaki Khazanah Bahagia adalah kebahagiaan bukan mata kasar. Nak tahu? Orang selalu tengok kebahagiaan dengan mata, tetapi karya kami, kebahagiaan bukan pada mata, itulah dia kebahagiaan, dan Ima telah merasakan kebahagiaan tersebut. Alhamdulillah, sangat bersyukur kepada Yang Maha mengurniakan rasa bahagia. Nak tahu? Rasa teruja tak apa yang Imam maksudkan tadi tu? Kebahagiaan bukan dengan mata ya. Sebab kenapa Imam kata bukan dengan mata? Kerana zaman sekarang ramai post di Facebook. Berkepit dengan suami bagi hadiah tapi di rumah. Betul tak? Ada orang dekat depan orang lain, berpeluk-pelukan, bermesra-mesraan, panggil sayang, panggil hi baby, tapi di rumah seorang pandang sana, seorang pandang sini. Betul tak? Ada orang duduk jauh tetapi dalam hati ada taman, sentiasa calling-calling, sentiasa berbincang. Walaupun secara mata kasar macam ni, sebenarnya sweet muit. Itu orang tak tahu kerana dia tak pernah tunjuk pun yang sebenarnya dia bahagia sangat tapi tak pernah tunjuk. Itu yang sebaik-baiknya. Kenapa? Nak tahu? Jomlah kita beli buku Lelaki Khazanah Bahagia. Cepat-cepat scan QR code Ima. Ima akan tag semua rakan-rakan, adik-beradik LA4. Cepat-cepat hubungi mereka siapa yang berdekatan. Ima juga ada sediakan wakaf buku Legasi Abah untuk kembar-kembar yang lain juga. Setiap penulis, setiap pengkarya ada 12 kembar. Ima ada kembar LA1, LA2 sampai LA12. Jadi Ima akan dapat 12 buku hadiah dari kembar. Ima bagi mereka hadiah, mereka bagi Ima hadiah ke. Ima akan dapat confirm 12 set tu untuk simpanan peribadi. Sesiapa yang lain nakkan set tersebut, boleh juga hubungi Ima. Ima akan rujukkan pada kembar Ima. Begitu juga dengan adik-beradik LA4 Ima, mereka akan rujukkan pada kembar masing-masing. Alhamdulillah, Ima dah dapat 4 wakaf buku LA1, LA2, LA3, LA4 untuk SK Poliscan. Dan Ima buka kepada sesiapa sahaja nak tambah lagi 8. Bukan hanya di SK Poliscan, Ima juga mewakafkan semua. Bukan hanya LA4 ya. Semua LA dari siri 1 hingga 12 kepada mana-mana perpustakaan yang berurusan dengan Ima. Jika anda nak tolak cukai pembelian buku, Ima akan uruskan bersama dengan perpustakaan yang Ima berurusan. Di mana sahaja. Kenapa Ima suka bila sebut wakaf? Ima teringat arwah abah Imah dah tak ada, arwah mak Imah dah tak ada. Kadang-kadang kita terlupa nak sedekah Al-Fatihah. Betul tak?
Ke ada sesiapa yang confirm setiap hari sedekah Al-Fatihah untuk ibu bapa yang telah meninggal? Tak payah tunggu meninggal. Selagi mereka masih hidup pun, kita kena berbakti kepada mereka walaupun mereka tidak ada depan mata kita dengan Al-Fatihah kita setiap hari kepada ibu bapa kita. Adakah kita pasti kita dah tunaikan hak ibu bapa kita 100% bila kita boleh balik setiap kali? Bila kita boleh tunaikan permintaannya setiap kali, adakah kita pasti hati dia? Kita tak pasti. Betul tak? Imam menyediakan ruang wakaf untuk atasi masalah tersebut kerana wakaf ini jika berbentuk buku setiap huruf, kalau ada sejuta, pasti lebih daripada sejuta perkataan dengan 32 pengkarya, 1 penulis jemputan, 1 lagi khas daripada Pasridiah, ada 12 karya LA1 hingga LA12. Dah berapa huruf dan tulisan di situ diwakafkan ke perpustakaan? Berapa banyak kita telah berikan kepada orang yang telah kita wakafkan, terutamanya ibu bapa kita. Siapa nak cepat-cepat hubungi Ima, Ima akan uruskan. Azan telah berkumandang, jomlah kita solat Isyak. Mohon pada Allah, istighfar banyak-banyak. Semoga Allah angkat COVID-19 daripada bumi Malaysia. Jumpa lagi pada siri live akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.